Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Nama saya Zul. Selamat datang kembali ke channel. Baik, pada hari ini saya nak buat satu video khas. Okay, saya akan mulakan slot tips YouTube. Okay, untuk YouTuber pemula ataupun YouTuber baru. Dan video ini akan dimulakan dengan request daripada sahabat daripada grup Telegram saya sendiri. Okay, grup support sama-sama. Kalau korang nak join, okay, saya letak ke link YouTube Telegram dekat bawah, dekat description. Baik, pada hari ini saya nak kongsikan setup studio YouTube, okay, yang saya miliki sekarang lah. Okay, beliau bertanya pada saya, okay, sahabat dalam grup tu bertanya, okay, apakah setup YouTube yang saya gunakan sekarang ini, dan adakah dengan menghasilkan YouTube Studio di rumah dapat membantu dari segi pembikinan YouTube video dan konsistensi. Baik, sebelum tu kita intro dahulu. Okay, buat masa sekarang saya tengah merakamkan video menggunakan saya punya kamera Osmo Pocket dan saya sedang duduk di dalam studio YouTube saya di rumah. Okay, saya sediakan satu ruang di rumah saya. Kebetulan saya ada satu bilik kosong dan saya buatkan satu YouTube studio khas untuk membuat YouTube. Kerana apa? Fungsi pertama, kita memerlukan YouTube Studio ataupun sekurang-kurangnya kalau tak ada bilik, cari satu kawasan yang anda boleh buat YouTube, letak satu meja dan sebagainya. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kerana apa? Jika anda betul-betul serius nak buat YouTube, make sure ada tempat-tempat ni supaya kita akan dia akan memberi reminder. Senang cakap, saya gunakan dia sebagai reminder. Saya nak buat, nak konsisten dan sebagainya. Apakah reminder yang terbaik pada saya untuk orang cakap apa, mengingatkan saya supaya sentiasa update video. Okey, salah satunya adalah studio YouTube. Kita buat dengan kemas dan cantik. Tak semestinya perlu mahal. Kemas dan cantik dengan harga yang kita mampu untuk permulaan, dan slowly akan grow up ataupun kita build up tempat tu supaya lebih efisien dan sebagainya lah. Bila kita ada effort untuk hasilkan tempat-tempat sebegini, secara tak langsung dia akan memberikan kita sentimental value untuk, okay, aku dah siapkan tempat-tempat macam ni, dah siapkan tempat, dah siapkan lighting, dah siapkan meja dan sebagainya. Takkan aku tak nak buat video tu tak? Macam tu. Selalu dia bila saya macam saya lalu masuk dalam bilik, lama hari ni dah bila last saya akan check, bila last saya update video dan sebagainya lah. Itu salah satu dia punya kesan. Okay, dan of course selain daripada tu, dia akan memberikan kita konsisten dari segi lighting, audio, environment, dan identity. So orang akan tahu, oh, channel kita dengan background macam contoh saya pakai background grey ni dan sebagainya, dan lighting macam ni, orang dah nampak dan dia akan menjadi identity channel secara tidak langsung. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan apakah setup-setup yang saya ada, dan diharapkan sedikit sebanyak akan membantu kawan-kawan yang nak dapatkan idea bagaimana nak setup YouTube Studio, peralatan yang diperlukan dan sebagainya. Okey, baik, ini adalah saya punya YouTube Studio. Agak bersepah sedikit sebab saya juga letak satu rak ni untuk barang-barang yang saya dah review dan juga barang-barang peribadi saya lah. Okey, dan apakah setup yang saya ada dekat sini? Saya sediakan satu meja. Ya, sebenarnya ni meja komputer. Okey, satu meja komputer. Dan saya mulakan dengan main camera saya, iaitu saya punya handphone. Saya gunakan Poco phone, okay, Poco X3 NFC, dan juga satu lagi telefon iaitu Poco Phone F1. Ni adalah saya punya phone yang mula-mula saya buat YouTube. Dan dekat sini phone ini ada satu lagi. Sebelum ni saya pakai yang kata adjustable ni, adjustable holder ni. Ni korang boleh beli dekat Shopee. Saya akan cuba linkkan dia dekat description lah. Okay, yang ni mudah kalau kita nak buat top shot dan sebagainya. Okay,
Selain daripada itu, okey, audio. Dari segi kamera, simple, gunakan smartphone. Saya guna smartphone sebanyak berapa ratus video yang saya dah buat, saya gunakan smartphone. Kecuali untuk video sekarang ni, saya gunakan saya punya Osmo Pocket. Baik, dari segi audio pula, saya gunakan mikrofon yang cukup murah ni sebenarnya. So, mikrofon ni saya pernah review dan ia berjenama... Okey, yang ini jenama dia, nampak ke tak? Okey, nampak. So, SF910. SF910 jenama Yanmai ni, atau dia banyak brand. Kebanyakannya rebranding lah. So, mic ni lebih kurang 30 ke 40 ringgit saja. Tapi sebelum tu, mic ni disambungkan, ni wire dia disambungkan kepada saya punya beloved V8 sound card. Okay, kita masukkan dekat bahagian V8 ni, dekat sini, mikrofon. Saya tunjukkan kejap Okay, ada V8 sound, nampak tu? Okay, ni mikrofon. Kemudian headset saya gunakan yang ini tak mahal, nampak dia besar. Yang ni tak mahal, harga dia tak sampai 100. Behringer HPS 3000. Okey, yang ini adalah studio headphone budget yang pada hemat saya cukup berkualiti. Ni pun dah teruk sikit, dah lama pakai. Tapi bagus untuk monitor kan audio recording tersebut lah. Okey, jadi saya pasangkan dekat dia punya headset. Okey, saya pasangkan dekat headset. Okey, nampak tak? Okey, saya pasang dekat bahagian headset. Okey, kemudian satu lagi. Saya ada satu laptop dekat sini yang mana biasanya saya akan gunakan untuk live stream ataupun berdiscord. Okey, Discord ni adalah satu platform untuk sharing. Okey, berkongsi dengan kawan-kawan. Nanti orang kata apa kat sini ialah grup-grup YouTube support sama-sama. Kita orang akan bervideo call ramai-ramai. Dan orang kata apa, di samping itu kita boleh connectkan recording V8 ni kepada PC melalui USB. So, kat sini dia gunakan micro USB, boleh pergi dekat bahagian bawah ni, micro USB, dan cucukkan ke USB. Jadi bagaimana pula audio ni kita nak masuk dalam laptop? Okey, kaedah dia simple saja. Let's say korang nak record ke tak kisah kaedah dia sama, nak record ke macam Audacity ke dan sebagainya. Okey, kalau in this case saya tunjukkan setting di Discord, pergi dekat user setting, pergi dekat voice and video. Okey, input device automatically pilih Synco audio. Line Synco audio. Yang ni Synco audio ni adalah daripada V8. Dan output device adalah juga Synco audio. Simple saja. In case kalau nak record dekat Audacity pun sama juga. Input dan output mesti tukar kepada Synco audio dan output Synco audio. Dan bila dah set kepada Synco audio tu, pergi dekat company dekat sini dan pulas sampai habis. Okay, pulas sampai habis. So company ni akan activatekan audio input daripada USB ke PC ataupun ke laptop lah. Baik. Dan satu lagi, bagaimana kalau kata saya rakam daripada smartphone, saya nak masukkan audio daripada mic saya ni pergi ke smartphone. Okey. Pertama sekali, pastikan telefon anda support dengan external mic. Okey, pastikan support dengan external mic dan okey, gunakan live dekat sini. Gunakan live phone 1. Okey, phone 1 ataupun phone 2, atau ada setengah model dia tulis live 1, live 2. Itu ikutlah pada model. Sebab VA ni banyak dia punya rebranding. Macam ni saya pakai Sparrow V8, so dia guna phone 1, phone 2, dan adapter yang digunakan adalah adapter jenis TRRS, iaitu dia mempunyai 3 calit ni. Okay, 3 calit ni untuk phone. Kalau 2 calit tu macam contoh saya tunjuk. Kalau untuk kamera, dia akan guna 2 calit macam ni. Okay, 2 calit ni untuk DSLR,
untuk PC dan sebagainya. Kalau untuk phone, automatically dia punya connection adalah 3 macam ni. So make sure korang take note dan pasangkan dekat sini. Okay, pasangkan dekat kamera. Tapi make sure korang punya model kamera ataupun phone, macam saya guna Poco, dia support external mic menggunakan default camera. Kalau default camera tak support, korang gunakan open camera. Okay, install open camera apps. Okay, nanti saya akan tunjukkan dia punya tutorial bagaimana nak guna open camera apps. Okay, so bila dah sudah, inilah dah saya punya audio. Kamera sudah, audio sudah, dan kita boleh pergi kepada lighting. Okay, lighting. Saya gunakan lighting sejenis ring light besar ni. Yang ni harga dia tak mahal sangat, dalam 200 lebih saja. Besar macam ni. Okey, ada satu lagi, jap saya tunjuk yang wife saya punya. Boleh juga pakai. Ya, saya pergi kat luar kalau korang ada bajet yang tak besar, boleh beli yang macam ni. Ni kecil je, dalam 120. Okey, tapi kalau macam ni saya punya ni besar sikit. Okey. Tapi selain daripada tu, kenapa ni kertas ni apa benda? Okey, ni adalah tracing paper. Tujuan tracing paper ni adalah untuk nampak tak dia punya cahaya akan jadi smooth. Okey, kalau saya backkan kamera saya ni, nampak tak dia punya cahaya adalah smooth. Dan satu lagi kelebihan dia adalah macam saya pakai spek. Kadang-kadang saya pakai spek. Bila kalau kata ring ni kita tak letakkan tracing paper, dia akan nampak ring tu dekat spek. Jadi dia agak annoying lah. Jadi bila kita letak tracing paper ni, dia akan nampak very soft light dekat muka kita. Nampak nice, orang kata. Tak ada nampak macam spot sangat dekat spek dan sebagainya lah. Okay, itu salah satu kelebihan. Jadi combination ni semua yang saya gunakan, tapi tak lengkap kalau kita tak ada background yang cantik. Okay, in this case saya menggunakan para ni, saya beli dekat Shopee, lebih kurang satu set tu ada 3 panel dalam 30 lebih, RM35. So lebih kurang saya beli 2 set panel. So saya pasang macam ni, saya letak bunga sikit. Ni kotak-kotak. Orang kata nak bagi inilah yang mana peralatan yang saya ada. Dan saya punya kamera lama, dan juga saya punya iPhone dan juga Nokia lama. Dan yang ini saya gunakan cat grey sebab saya sangat suka dengan color grey. Dan kena dengan saya punya jiwa lah. Dan saya gunakan lagi textured coating. Jadi dia nampak macam texture. So nampak macam ada bukan cat plain lah, saya nampak texture saja. Jadi dalam video dia nampak sangat-sangat nice. Okay, so nampak sangat-sangat nice lah. So ini dapat pandangan dia. Dan yang tu kebetulan saya punya inline skate saya simpan dekat atas, tapi tak nampak pun dalam video. Just orang kata apa, bila saya nak pakai senang saya tahu inline skate saya dekat atas. Okay, ini adalah setup saya, setup YouTube studio saya. Saya masih lagi mainly 90% video saya menggunakan smartphone. Walaupun sekarang senanglah saya dah ada 2. Tapi saya juga ada lagi beberapa macam contoh bila saya nak vlog. Ini saya buat DIY sedikit lah. Stand. Saya gunakan mic Boya BYM-M1 ni. Dan kalau saya main inline skate, saya gunakan GoPro Fusion. Yang ni saya tutup lah dia punya tu sebab lens takut calar kan. Itulah dia sedikit perkongsian. Penting pada saya kalau kata kita nak buat YouTube, make sure kita ada satu tempat. Okey, habis kuat gunakan apa peralatan yang ada dahulu. Yang ini saya boleh katakan saya dah develop channel saya sejak Januari 2019, itu tahun lepas. Dan ni pun sekarang waktu video ni direkam sekarang bulan 11 2020. Jadi hampir 2 tahun. Jadi that's why inilah setup-setup yang saya dapat lah, yang saya dah belajar, saya develop. Kalau pada kawan-kawan yang dekat luar sana yang masih lagi baru, gunakan apa sahaja yang ada. Okay, jangan paksa diri untuk spend terlalu banyak untuk starting YouTube channel. Try dengan menggunakan apa yang ada, kita guna semaksimum mungkin. Dan orang kata tengok kita boleh konsisten ke tak. Okay,
berapa banyak konsistensi kita boleh buat. Adakah dalam seminggu kita boleh buat 1 video? Adakah kita boleh buat 2 video ataupun 3 video? Dan seterusnya. Paling kurang seminggu 1 video untuk menjadi YouTuber. Tapi sebaik-baiknya 3 video seminggu ataupun 5 video seminggu. Ataupun setiap hari 1 video. Boleh buat? Anda memang akan jadi seorang YouTuber yang berjaya, insyaAllah lah. Okay, dan doakan saya juga, saya pun masih lagi growing and so on. Dan cuba untuk dapatkan satu identiti dan dapatkan satu platform yang bagus untuk perkongsian apa-apa saja ilmu ataupun pengalaman. Baik, semoga bermanfaat. Saya akan teruskan siri yang berikutnya, bagaimana untuk orang kata menjadi YouTuber. Pada YouTuber baru, jangan lupa subscribe. Kerana siri ini adalah percuma dan saya akan dedahkan satu-satu kaedah, dan sekiranya anda ingin tahu apa-apa lagi mengenai YouTube dan sebagainya, komen dekat bawah, saya akan buatkan video untuk anda. Baik, kita jumpa pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like, share dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Peace.